Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Galafi bin Bashir, nombor matrik 276767. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza binti Syamsuddin bernombor matrik 276704. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq bin Muhammad, nombor matrik 276470. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nashfikri bin Badaruddin, nombor matrik 276610. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Linor, nombor matrik 276772. Hubungan komunikasi interpersonal dalam organisasi sangat penting untuk mencapai kejayaan. Ini merangkumi cara individu berinteraksi dalam organisasi dan membina jalinan hubungan yang baik. Komunikasi interpersonal melibatkan penggunaan komunikasi lisan dan bukan lisan dan boleh melibatkan hubungan peribadi, profesional dan juga sosial. Teori seperti teori hubungan sosial dan keperluan dapat membantu memahami faktor psikologi dan sosial yang mempengaruhi interaksi manusia. Peningkatan perhubungan interpersonal dalam organisasi dapat meningkatkan produktiviti dan mencapai matlamat organisasi. Perkongsian ini akan membincangkan implikasi baik dan buruk hubungan interpersonal dalam organisasi dan cadangan untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Teori komunikasi perhubungan ialah satu rangka kerja yang membincangkan proses komunikasi dalam perhubungan peribadi. Komunikasi bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga untuk membina dan mengurus perhubungan dengan orang lain. Konsep seperti pembangunan perhubungan, pelaksanaan perhubungan, dialektik dan budaya perhubungan adalah penting untuk difahami. Teori ini menekankan kepentingan konteks dan corak komunikasi yang berbeza bergantung pada hubungan budaya dan juga konteks sosial. Teori komunikasi hubungan adalah penting dalam organisasi kerana membantu individu memahami cara berkomunikasi dengan berkesan, membina hubungan yang kukuh, menyelesaikan konflik, bekerjasama secara berkesan dan meningkatkan produktiviti. Dengan menggunakan prinsip ini di tempat kerja, organisasi boleh meningkatkan prestasi secara keseluruhan dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan juga produktif. Antara manfaat kebaikan hubungan interpersonal yang positif antara pihak profesional dan juga pelaksana dalam sesebuah organisasi ialah seperti berikut, iaitu meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kepercayaan dan juga meningkatkan pengekalan pekerja itu sendiri. Implikasi meningkatkan motivasi kerja iaitu memberi maklumat ataupun memberi maklum balas boleh membantu meningkatkan motivasi pekerja kerana ia boleh membuatkan mereka berasa dihargai dan diiktiraf. Ini membantu memastikan mereka terus berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan mereka sendiri. Contohnya apabila seorang penyelia secara terbuka memuji dan menghargai seseorang yang telah mencapai matlamat ataupun KPI, pekerja itu berkemungkinan besar akan berasa bermotivasi untuk terus bekerja keras. Implikasi seperti meningkatkan produktiviti, hubungan yang baik antara penyelia dan juga pekerja membawa kepada peningkatan produktiviti. Kumpulan pelaksana yang dihargai akan menjadi lebih bersemangat dan bekerjasama untuk menghasilkan lebih banyak kejayaan. Misalnya iaitu penyelia ataupun pengurus memudahkan perbincangan antara ahli pasukan dan memotivasikan mereka untuk bekerjasama boleh menghasilkan peningkatan produktiviti dalam pasukan. Implikasi seperti meningkatkan kepercayaan. Ia membantu membina kepercayaan dan hubungan antara dua kumpulan, iaitu menjadikan kumpulan pelaksana ataupun profesional berasa dihargai dan lebih cenderung untuk mempercayai visi dan misi organisasi. Sebagai contoh, kedua-dua kumpulan mengadakan perjumpaan, membincangkan masalah yang dihadapi dan memberikan penyelesaian yang betul. Ini akan meningkatkan kepercayaan antara kedua-dua pihak.
Implikasi yang seterusnya meningkatkan pengekalan pekerja. Penghargaan dan sokongan daripada sesebuah organisasi akan menggalakkan pekerja untuk kekal bersama syarikat untuk tempoh yang lebih lama. Sebagai contoh, memberi peluang untuk pembangunan kerjaya dan memberikan maklum balas secara berkala dapat membantu meningkatkan keinginan pekerja, pihak bawahan ataupun atasan untuk terus bekerja di dalam organisasi tersebut. Yang pertama sekali adalah persaingan tidak adil. Persaingan yang tidak sihat di antara golongan profesional boleh membawa kepada kesukaran untuk bekerjasama dengan baik serta boleh menghalang kemajuan projek ataupun mencapai matlamat organisasi. Yang kedua adalah kesukaran berkongsi maklumat. Kesukaran untuk berkongsi maklumat dan idea antara golongan profesional boleh berlaku kerana terdapat ketidakpercayaan dan kekurangan komunikasi yang terbuka serta jujur antara golongan mereka yang mana boleh menghalang sesuatu pembelajaran dan juga pembangunan organisasi. Yang pertama sekali adalah kurang kepercayaan bersama. Ini boleh berlaku disebabkan ketidakpastian atau kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang mana boleh menimbulkan rasa tidak puas hati atau tidak selamat di kalangan golongan pelaksana. Yang kedua adalah ketidakupayaan untuk berkomunikasi dengan berkesan. Ini boleh berlaku disebabkan oleh kekurangan kemahiran interpersonal atau kesukaran untuk memahami dan menghadapi pendapat serta memiliki pandangan yang berbeza. Yang pertama sekali adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Untuk mengatasi masalah ini, syarikat boleh memperkenalkan program latihan dan pembangunan untuk membantu ahli pasukan meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga kerjasama dalam kalangan mereka. Latihan ini boleh membantu ahli pasukan meningkatkan keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan berkesan dan bekerjasama dalam pasukan. Yang kedua adalah melaksanakan sistem ganjaran. Sistem ganjaran yang adil dan telus boleh membantu meningkatkan motivasi dan prestasi pekerja dalam organisasi. Dengan melaksanakan sistem ganjaran yang baik, pekerja akan berasa dihargai dan diiktiraf atas prestasi dan sumbangan mereka. Yang pertama sekali adalah meningkatkan komunikasi. Mengadakan mesyuarat tetap untuk membincangkan isu berkaitan kerja. Pertemuan sebegini boleh membantu membina hubungan keterbukaan dan kepercayaan antara pegawai dan juga pembantu, serta kaki tangan lain juga. Yang kedua adalah melaksanakan program latihan interpersonal. Penganjuran program latihan interpersonal boleh membantu pekerja pelaksana meningkatkan kemahiran mereka dalam berkomunikasi, menyelesaikan konflik dan membina hubungan yang sihat dengan rakan sekerja. Hubungan interpersonal sangat penting dalam organisasi kerana ia merupakan tulang belakang kepada kerjasama yang berkesan dan produktif antara hubungan kaki tangan. Hubungan interpersonal yang positif boleh meningkatkan motivasi dan kepercayaan antara pekerja, mengurangkan konflik, meningkatkan kerjasama dan inovasi, serta mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan berdaya saing. Oleh itu, adalah penting bagi pengurus dan pemimpin organisasi untuk menggalakkan hubungan interpersonal yang positif dan membangunkan kemahiran sosial dalam pasukan mereka untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan produktif.